Okay, Assalamualaikum. Hai. So, hari ini kita akan sambung partial fraction, subtopic 6.3, partial fraction. So, partial fractions, kita boleh bagikan partial fraction ni kepada dua, which is fraction sendirilah kita boleh bahagikan kepada dua. Kita ada proper fraction, kita ada proper fractions, kita ada improper fractions. Improper fractions. So apa beza proper fractions dengan improper fractions ni? So proper fraction ialah bila kamu punya degree of numerator, let's say kita ada fx over gx, say kita ada fx over gx, degree numerator kita lagi besar daripada, lagi kecil daripada denominator kita. Contoh kalau saya ada 2x minus 1 over x square plus x minus 1. Contoh. So degree, kalau ingat degree tu apa, power paling tinggi ni lagi kecil daripada denominator. So kalau improper fraction pula, power degree numerator lagi besar daripada denominator kamu. Contoh kita ada contoh saya ada 2x cube over x plus 1 x minus 1. Okay, which is kat bawah ni ialah x square, kat atas x cube. So itu ialah improper fractions. Okay, so kita tahu apa beza proper fraction dengan improper fraction. Bawah proper fraction pula kita boleh pecahkan kepada tiga bahagian, which is kita ada linear factor, kita ada quadratic repeated factor, and then kita ada quadratic factor. Which is quadratic factor bukan quadratic sahaja, dia ialah quadratic yang cannot be factorized. Okay, cannot be factorized. So bila kita dapat proper fraction, kita boleh bahagikan kepada tiga lah. Kamu akan tengok sama ada linear, repeated, quadratic, baru kita tahu nak buat apa. So bila kita tengok pula soalan tu ialah improper fraction. Contoh kamu dapat tengok soalan bagi x press 2x cube over x plus 1 x minus 1 in a partial fraction. So benda pertama kamu tengok inilah improper fraction. So benda pertama yang kita buat, kita akan terus buat long division. Okay. So bila nampak je improper fraction, benda yang pertama kita buat ialah long division, dan kita akan fikirlah apa benda next step yang kita buat. Okay, kita tengok proper fraction ni. Proper fraction ni terbahagi kepada tiga. So apa benda tiga tu? Kita tahu yang the first one is linear factor. So kita nak buat linear factor. So kita nak buat decomposition of linear, decomposition of partial fraction. So contohlah saya ada 2x over x minus 1 x plus 2. So kalau kamu tengok dekat denominator ni semua ialah linear. So kita boleh decomposekan dia kepada a over x minus 1 plus b over x plus 2. Itu kita sebut linear factor. So semua linear yang dekat bawah ni ialah semua factor yang di bawah ni ialah linear. So kita akan pecahkan a over x minus 1, b over x plus 2. Let's say kalau kamu ada lagi factor, kita teruslah c over apa, d over apa. Okay, itu ialah linear factor. So the second one tadi kita kata repeated factor. So kita ada repeated factor. Apa pula repeated factor? Contoh kalau saya ada 2x over x minus 1 x plus 2 square. Okay, square ni dia melambangkan dia ialah repeated lah. So apa yang kita buat, linear tu kita buat macam biasa, a over x minus 1. So bila dia cakap pasal repeated, kita kena buat dua kali. So the first factor ialah x plus 2. The second factor ialah x plus 2 square. Okay, so dekat situ ialah repeated lah. So bila repeated, satu factor yang biasa linear x plus 2, satu lagi ialah repeated factor dia x plus 2 square. Okay, so the third one is the quadratic factor. Quadratic yang tak boleh factorize, okay? Quadratic factor. So let's say saya ada 2x over x minus 1 x square plus 2. X square plus 2. So apa yang kita buat, kita tengok dekat sini x square plus 2 kamu, x minus 1 ni linear macam biasalah. X square plus 2 ni boleh factorize ke tidak? X square plus 2 tak boleh factorize. So kita kena guna yang nombor 3 ni, which is yang linear macam biasa. Kita ada a over x minus 1 plus, bila kita ada quadratic factor yang tak boleh factorize, di atas dia mesti kena letak bx plus
C. Okay, so beza dia dekat situ. Bila bawah kuadratik, atas dia mesti kena linear. Atas ni mesti kena linear. Okay, ini untuk kuadratik yang cannot be factorized. Cannot be factorized. So kalau dia boleh factorize, kita factorizekan lah dia. Kita factorizekan dia, which is should be dia akan jadi linear balik. Okay, so ini 3 benda. Pecahan, partial fraction decomposition. So yang ni kamu kena ingat lah, baru kita boleh buat. Okay, kita balik semula kepada soalan. The first example 16. Express 5x plus 1 over x plus 1 to x minus 1. So kita akan pecahkan dulu 5x plus 1 over x plus 1 to x minus 1. So semua faktor dekat bawah ialah linear. So kita ada a over x plus b over x plus 1 plus c over 2x minus 1. Okay, so the next step ialah kita akan darabkan semua sekali. Semua ni kita akan darab by faktor yang di bawah ni, which is kita ada x plus 1 to x minus 1. Semua sekali kita akan darabkan. So kalau kita tengok, kita ada 5x plus 1, kalau kita darab dengan x plus 1 to x minus 1, kita akan tinggal dengan 5x plus 1 je lah. So kita teruskan a over x. Okay, a over x, kalau kita darab dengan x plus 1 to x minus 1, kita akan cancel out x ni. So yang tinggal ialah x plus 1 to x minus 1. So kita ada a x plus 1 to x minus 1. So teruskan plus b. B pula kita ada b over x plus 1. So darabkan semua dengan x plus 1 to x minus 1. So yang boleh cancel out, kita cancel out x plus 1. So yang tinggal ialah x dengan 2x minus 1. So kita ada b x to x minus 1. Okay, c pula kita ada c over 2x minus 1. Kita darab semua by x plus 1 to x minus 1. Which is kita akan cancel out 2x minus 1. So yang tinggal cx x plus 1. So okay, so dekat sini dah settle dah. So dekat sini sebenarnya kita ada dua cara, by using comparison ataupun by substituting values. So kita tengok cara yang pertama dulu, by substituting values. So values apa yang kita kena substitute kan? Substitute any values of x. Sebenarnya apa-apa value of x pun kita boleh substitute kan. Tapi nak mudahkan kerja kita, kita akan pilih faktor kita ni, roots kita. Okay. Kita akan pilih roots daripada dalam soalan kita. So kalau dekat sini x kita, roots dia ialah x equals to 0. Kalau x plus 1, roots kita ialah x equals to negative 1. Ini ialah x equals to 1 over 2. Okay. So kita ada 3 roots dekat sini. Kenapa kita pilih roots yang ada daripada soalan tu? Untuk memudahkan kita kerja kita. Tapi sebenarnya any values of x pun boleh. Okay. So kita buat the first root. Kita ada when x equals to 0. Substitute 0 dekat dalam ni. 5 times 0 plus 1 kita ada 1. Equals to. Okay. 0. A 0 plus 1 kita ada 1. Kat sini 2x minus 1, 0 minus 1 kita ada negative 1. Automatically kita akan dapat A equals to negative 1. Okay, so the next one when x equals, okay, kalau kenapa saya tak buat untuk yang sebelah ni? Sebab kalau kita substitutekan 0 dekat x ni, automatically semua benda ni akan jadi 0. Ini semua akan jadi 0. Substitutekan 0 dekat dalam ni, semua ni akan jadi 0. Sebab tu kita pilih roots kita, roots daripada soalan supaya senang kamu tak payah kira panjang-panjang. Okay, so the next one, when x equals to negative 1, when x equals to negative 1, so substitute negative 1 dekat sini, 5 times negative 1, negative 5, plus 4, plus 1, kita ada negative 4. Okay, tengok, negative 1 plus 1 akan dapat 0. So yang semua dekat A ni semua akan jadi 0. Sini pun sama juga, negative 1 plus 1 akan jadi 0. So semua ni akan jadi 0. So kita boleh abaikan, kita tak payah kira yang tu, kita kira yang tengah-tengah je. So kita ada B times X negative. Okay, kita tulislah negative 1. Sini kita ada 2 times negative 1, negative 2 minus 1, negative 3. So negative 3. So kita dapat B equals to negative 4 over 3. So the last one kita ada when x equals to 1 over 2. So sebelah kiri kita ada
5 times 1 over 2 plus 1 equals to, sama juga yang kita confirm akan dapat 0, kita teruskan je lah, kita dapat 0, tak payah kira, which is 1 over 2 sini akan jadi 0, yang ini pun akan jadi 0. So kita kira yang ada dekat C ni je. So kita ada C times 1 over 2 times 1 over 2 plus 1. C kita equals to berapa C kita? 14 over 3. C kita is 14 over 3. So kita dah ada A, B, C, kita sub je balik dekat dalam decomposition kita yang pertama tadi. So kita ada 5x plus 1 over x plus 1 2x minus 1 equals to A kita ialah negative 1. So negative 1 over x. B is negative 4 over 3 minus 4 over 3 boleh terus masuk dekat denominator kita. X plus 1. C is 14 over 3. 14 over 3 to x minus 1. So this will be your final answer. Okay. Soalan yang kedua. Okay. Pause dulu video ni. Boleh buat dulu soalan ni. 3 over x square plus x minus 2. Okay. So sekarang kalau kita tengok x square x plus x minus 2 dia dalam bentuk quadratic. So kita balik-balik dekat kita punya tiga benda tadi. Sama ada dia linear, repeated atau quadratic. Dia quadratic betul. Tapi dia boleh factorize ataupun tidak. Okay, balik semula kepada soalan. Dia boleh factorize ke tidak? Kita ada 3 over x square plus x minus 2. Okay, cuba tekan kalkulator kita. Kita akan dapat jawapan ke tidak? Sepatutnya akan dapatlah. Kamu akan dapat x plus 1, x minus 1, x plus 2. X minus 1, x plus 2. Which is sebenarnya dia boleh factorize. Okay, dia boleh difactorizekan. So, bila dia boleh difactorizekan, kita akan end up dengan linear factor. So, bila linear factor, dia termasuk dalam kategori linear lah. Which is kita akan dapat A over x minus 1 plus B over x plus 2. Okay. So, buat benda yang sama, semua ni akan darab dengan x minus 1, x plus 2. So 3 darab x minus 1, x plus 2 ni kita takkan tinggal 3 je lah. So A, x minus 1 cancel out, akan dapat A, x plus 2. B, x plus 2 cancel out, akan dapat x minus 1. So substitute value, ingat substitute values of roots kita. So roots kita sekarang ialah x equals to 1, x equals to negative 2. So when x equals to 1, kita ada 3 equals to, ini automatically akan jadi 0. 1 minus 1 akan jadi 0. So kita fikir yang A je. So kita ada 1 plus 3, 1 plus 2. 1 plus 2. So kita ada A is equals to 1. So the next one factor, roots kita ialah when x equals to negative 2. So 3 equals to negative 2 plus 2 equals to 0. So kita fokus yang this one je. B negative 2 minus 1 negative 3. So kita ada B equals to negative 1. So macam biasa substitute into final answer kita. Kita ada 3 over x square plus x minus 2. So decomposition tadi A kita ialah 1. So ada 1 over x minus 1. B is negative 1. So minus B over x plus 2. Okay. This will be your final answer.